Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Amirul Ashraf, anak anda, selaku taraf anak anda saya, alhamdulillah. Yang dihormati Director of Selpet Dr. Faridah Abdul Malik, Deputy Directors Dr. Liza, Ustaz Abdullah Bukhari, semua HODs yang ada, ada tak Ustaz Dr. Fauzi tak ada ya, Masya Allah tak ada hari ni, dan juga kepada seluruh warga Selpet yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah, dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini, dapat kita membaca surah Al-Kahfi sebagai salah satu daripada bekalan hidup kita di akhirat sana. Dan alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan, keupayaan, kudrat untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan di dunia ini, untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini melihat kepada, Masya Allah, para asatizah yang memang saya respect lah, semua-semua asatizah, dan juga kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Ini adalah salah satu daripada acara bulanan kita, program bulanan kita, yang insya-Allah saya akan kongsikan sebagai satu tadabbur daripada surah Al-Kahfi juga, yang ayatnya sering kita bacakan dan kita dengar dalam mana-mana khutbah ataupun kuliah-kuliah daripada ustaz-ustaz, iaitu ayat yang ke-46 surah Al-Kahfi. Boleh agak ataupun teka ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Ayat apa yang berbunyinya ialah, siapa yang ingat? Ayat 46. Mungkin Ustaz Abdullah Bukhari ingat ya. Kita baru je baca tadi, tak hafal ayat ya. Iaitu ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang bermaksud harta dan juga anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-baqiyatus salihat, yang kekal ialah amalan-amalan salih, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih baik kita harapannya. Harapan yang lebih baik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang lebih baik. Kerana itulah adalah al-baqiyatus salihat. Dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan al-mal wal banun sebagai satu perbandingan untuk kita ketahui realiti kehidupan kita. Kita tidak boleh lari daripada harta, wang ringgit. Semua kita memerlukan daripada perkara yang daruriyat kita, perlu kepada harta untuk kita meneruskan kehidupan ini. Al-mal wal banun, dan juga anak-anak. Walaupun di sini ada mengatakan al-banun itu adalah anak lelaki, tapi semuanya adalah termasuk anak lelaki, dan secara umumnya lelaki dan perempuan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala datangkan perkataan al-mal terlebih dahulu daripada al-banun, kerana al-mal itu lebih diperlukan oleh manusia berbanding dengan anak-anak. Sebab ada orang bila kita lihat
dalam kehidupan kita ini, perkara pertama untuk kita mendapatkan anak perlu kahwin kan. Jadi untuk berkahwin perlu juga kepada harta. Bagaimana harta itu perlu pada harta untuk kita takdim anak orang, betul tak? Untuk kita dapatkan isteri, untuk bagi seorang lelaki perlu membayar mas kahwin, perlu ada mahar untuk dia mengahwini seorang wanita, maka perlu kepada harta walau sedikit sekalipun. Jadi di sini bagaimana kita lihat perkataan al-mal itu didahulukan sebelum al-banun. Dan kita dengar juga akhir-akhir ni viral mengatakan, mungkin sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu juga, sebelum ni ada diviralkan bahawa ada setengah orang dia tak nak anak kahwin, tapi dia punya willing hanya di antara suami dan isteri. Harapan dia nak hidup bersama suami dan isteri. Dan ini adalah satu fahaman yang salah, yang sepatutnya kita tahu bahawa dari hasil perkahwinan itu semua orang nak anak, nak kepada zuriat, penerusan kepada zuriat kita. Sebab daripada situlah kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun demikian, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menyebut al-mal wal banun, dua perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang akan menjadi sia-sia sekiranya kita tidak jadikan dalam kehidupan ini ke arah amalan yang saleh, tidak menggunakan harta itu ke arah kebaikan ataupun infak kepada fi sabilillah. Dan anak-anak ini kita tidak didik dan terbiah dia dengan terbiah yang sebenar-benar terbiah dalam penterbihan Islam, mendidik ke arah keimanan, beriman kepada Allah sebenar-benar keimanan dengan ajaran-ajaran Islam yang sepatutnya kita tekankan kepada anak semenjak dari kecil lagi. Dan itulah kita lihat tidak akan menjadi apa-apa makna dalam kehidupan ini, akan menjadi sia-sia, tidak akan memberi apa-apa manfaat sekiranya kita tidak gunakan ke arah yang kebaikan. Jadi apabila Allah Subhanahu Taala sebut al-baqiyatus salihat, dan di situ dibuat perbandingan, namun perkara yang menjadi baqiyat, yang kekal di akhirat sana sampai kita bawa ke akhirat adalah amalan salih kita. Al-baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bukan sahaja di sisi, bukan di sisi orang lain, tapi di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu bahawa al-baqiyatus salihat itu adalah segala ketaatan. Ulama memberi tafsir bahawa al-baqiyatus salihat itu ialah segala at-ta'at. At-ta'at sama ada at-ta'at al-wajibah ataupun at-ta'at al-mustahabbah. Ketaatan yang wajib ataupun ketaatan yang sunat yang kita buat. Puasa, zakat, haji, solat, semualah yang berkaitan membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang warga Selpek, seorang staff di Selpek di UIA ini, menjalankan tanggungjawab kita kepada bos kita kan. Kalau bos suruh kita buat sesuatu, itu juga adalah di antara perkara ketaatan. Maka selagi mana tidak dalam perkara yang kita menentang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkara yang maksiat, la maksiat fi maksiatil khaliq, perkara yang bukan pada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita, maka tidak ada ketaatan. Kalau perkara yang membawa maksiat, maka tidak ada ketaatan. Selagi mana tidak membawa maksiat, maka kita kena taat kepada Datuk Faridah. Datuk Faridah suruh buat apa? Datuk Faridah kata hari ini mesti semua kena turun kan? Ataupun urgent meeting, kena meeting juga, mesti kena datang, tak boleh kata. Itu bagi KBM lah. Mana-mana yang terlibat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan boleh meningkatkan lagi imej Selpek ataupun imej UIA, maka kita kena turun padang, sama-sama untuk turun padang, untuk kita melakukan kerja-kerja amal yang baik. Kerana itu adalah al-baqiyatus salihat juga, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sisi isteri kita, bukan di sisi
suami kita, bukan di sisi bos kita, tapi indallah. Sebab kita buat itu adalah lillahi ta'ala. Dan di antara ulama tafsir mengatakan al-baqiyatus salihah itu juga adalah al-azkar, zikir. Zikirnya adalah zikir apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang mengatakan itu adalah al-kalimatul arba' ataupun al-kalimatul khams, tambah lagi wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kita perbanyakkanlah dalam kehidupan kita ini, lidah kita itu basahkanlah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil-sambil nak tunggu tadi program kita berzikir kan, mulut kita, lidah kita basahkan dengan berzikir. Dan kita tahu kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Senang, mudah je untuk kita sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sangat mudah, sangat ringan pada lidah kita, untuk kita lafazkan, untuk kita sebut kalimah yang Allah SWT dah janjikan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di mizan akhirat nanti sangat besar pahalanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, segala al-baqiyatus salihat ini, sepatutnya kita jangan jadikan dia sia-sia dan kita bawa ke sana sebagai bekalan kita di akhirat nanti. Sebab itulah saya sharekan satu cerita yang kita tahu bahawa cerita itu adalah daripada kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi, tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, bukan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman juga, tapi bukan ayah pada Raja Munirah, ya. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman yang Allah SWT kurniakan kepadanya kekuasaan seluruh alam kerajaan ini untuk dia memerintahkan, di mana pada suatu hari Raja Sulaiman ini telah memerintahkan angin untuk membawanya mengelilingi kerajaan, meronda kerajaannya, dan dia melalui seorang al-fallah. Apa dia al-fallah? Seorang petani, lalu dekat petani, dekat ladang petani. Dan bila dilihat oleh petani, lalu dekat petani, maka dilihat oleh petani Nabi Sulaiman yang meronda itu, lalu dia mengatakan laqad utiya alu Daud mulkan azima. Sesungguhnya telah diberi kepada keluarga Daud dengan kerajaan yang besar. Jadi bila lihat keadaan tersebut, angin telah bawa kata-kata yang diucapkan oleh si petani tadi kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman pun turun dekat petani itu, tak beritahu, sesungguhnya laqad sami'tu qaulaka, sesungguhnya aku telah dengar apa yang kamu katakan tadi. Dan inni masyaitu ilaika li'alla, sesungguhnya aku mari kamu ni supaya kamu tidak mengharapkan, li'alla tatamanna ma la taqdiru alaih, apa yang kamu tidak mampu nak capai. Jadi kita tengok bagaimana walaupun dalam keadaan tersebut, lalu dia katakan kepada si petani tadi bahawa la tasbihatu wahidatun yaqbaluha Allah khairun mimma utiya alu Daud. Sesungguhnya satu tasbih sahaja itu adalah lebih baik yang diterima oleh, satu tasbih yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lebih baik daripada apa yang dikurniakan kepada keluarga Daud alaihi salam. Jadi menunjukkan kepada kita di sini bahawa dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perumpamaannya satu tasbih sahaja pun lebih baik daripada segala kerajaan. Tak ada orang yang dapat kerajaan sebesar-besar kerajaan Nabi Sulaiman. Yang ada sekarang pun takkan sama dengan kerajaan yang ada pada Nabi Sulaiman, kerana dia dapat menguasai seluruh segala jin, manusia, burung-burung, dapat bercakap dengan binatang dan sebagainya, dengan semut. Masya Allah, itu nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada Nabi Sulaiman. Dan bagaimana kita lihat satu tasbih itu merupakan satu tasbih yang sangat baik ataupun lebih baik daripada segala kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Jadi begitulah dalam kehidupan kita ini, jangan rosakkan juga segala al-baqiyatus salihah ini di akhirat sana
dengan kita menjadi seorang yang muflis. Juga saya nak relatekan dengan satu hadis. Saya baca satu hadis ni ya. Okay, hadis yang riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kamu tahu tak apa dia itu muflis? Qalu. Lalu para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham, tidak punya wang dan tidak mempunyai harta. Faqala, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya orang muflis di kalangan umatku itu adalah seorang yang datang pada hari kiamat dengan salat, bisalatin wa siyamin wa zakatin. Dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, wa ya'ti qad syatama hadha. Dan dia datang dalam keadaan dia menghina orang. Syatama hadha wa qadhafa hadha, dan dia menuduh orang. Wa akala mala hadha, dan makan harta orang ni. Wa safaqa dama hadha, dan menumpahkan darah orang ini. Wa daraba hadha, dan memukul orang ini. Fa yu'ta hadha min hasanatihi, lalu dia diberi daripada segala kebaikan yang ada padanya. Wa hadha min hasanati, ini kebaikan ini, kebaikan ini. Fa in funiyat hasanatuhu, apabila telah habis semua kebaikan yang ada, sebab apa? Sebab dia buat jahat dengan orang. Hubungan dengan manusia tak baik. Mengata pada orang, mencela pada orang, menuduh orang, makan harta anak yatim, makan harta orang, membunuh orang, memukul orang dan sebagainya. Qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum, lalu apabila semua segala kebaikan dia tu telah habis, belum apa-apa pun, segala khatayahum, segala kesalahan-kesalahan mereka, orang-orang yang dia zalimi itu, orang-orang yang dia buat jahat itu, akan diambil kepadanya. Faturihat alaihi, akan dilemparkan kepada orang tersebut, kepada orang yang mengata kepada orang yang menuduh orang. Summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Masya Allah, kalau kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti, bagaimana Rasulullah mengingatkan kita sebagai umatnya supaya kita berhati-hati dengan segala kebaikan yang kita ada itu. Jangan sampai kita menjadi seorang yang muflis. Muflis di akhirat kerana apa? Kerana kita tidak baik dengan orang, kerana kita mempunyai hubungan yang teruk dengan manusia lain, kerana kita tidak berbuat baik kepada manusia, kerana kita menuduh orang, kita memfitnah orang. Dan itu adalah satu peringatan untuk kita semua supaya kita menjaga segala al-baqiyatus salihat kita itu, amalan salih itu akan menjadi satu bekalan untuk kehidupan kita di akhirat nanti, dan kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk peringatan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ada pada pagi ini, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Nik Kamilah atas perkongsian beliau. Sama-sama kita sematkan apa yang dikongsikan daripada contoh-contoh dan ayat-ayat Quran serta hadis yang dibacakan untuk menjadi bekalan kita sampailah kita meninggal kelak insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.